Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua rakan penonton setia siri CDL Hands On Session. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, Koordinator CDL dan juga para rakan penyampai CDL yang bersama-sama kita pada petang ini. Pada hari ini, kita bersama saya iaitu Cikgu Ija daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur selaku moderator anda pada hari ini. Dan pada hari ini kita tampilkan kepada semua para hadirin dengan membawakan topik bahasa jiwa bangsa. Dan sebagai pembukaan, eloklah kita dengar dahulu perkongsian yang sangat-sangat bermakna daripada Datuk Mahendra yang boleh membuka minda kita. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Datuk untuk meneruskan perkongsian. Silakan Datuk. Terima kasih Cikgu Ija dan selamat petang, selamat sejahtera pada hari Jumaat 21 hari bulan Oktober, hari yang mulia, dan saya juga terpikat dengan tajuk yang akan disampaikan selepas saya nanti, iaitu bahasa jiwa bangsa. Bapa saya seorang warder penjara bersara pada tahun 1978, arwah sekarang. Dan pada tahun 50-an dan 60-an pun, depan penjara tu ada macam tagline bahasa jiwa bangsa ya, daripada zaman 50-an 60-an. So bahasa bagi kita adalah satu perkara yang penting lah. So bahasa Melayu ya menjadi bahasa perantara dan bahasa kebangsaan negara kita. Saya rasa semua patutnya zaman sekarang ni patut dah arif lah dalam menguasai bahasa Melayu sepatutnya. Mungkin kalau tak pandai dari segi tata bahasa, tapi dari segi bertutur, saya rasa sepatutnya semua dah fasih lah. Dan pada mereka, pada zaman akan datang jugalah patutnya fasih dalam bahasa Melayu. Dan saya dapati kita, sebelum saya masuk tajuk saya lah, ini Cikgu Nora punya topik ya hari ini. Okay. So, bila kita di luar negara, saya rasa walaupun bangsa Melayu, Cina ke India, bila bertemu, kita jarang cakap bahasa Inggeris. Kita akan cakap bahasa Melayu. Sebab ada perkara-perkara yang mungkin kita selesa nak bincang, supaya kita tidak mahu orang lain dengar apa yang kita cakap. Itu satu kelebihan lah. Selalu saya rasa bila ada di luar negara. Tapi kena berjaga-jaga juga ya. Ada sekali kami dalam bas di Jerman Barat, kami cakap dalam bahasa Melayu. Masa tu saya belajar di universiti. So kami dalam bas cakap bahasa Melayu, tiba-tiba ada seorang, dia mencelah dan dia cakap dalam bahasa Indonesia lah. Orang Jerman tapi dia lama dia duduk di Indonesia, so dia boleh faham lebih kurang apa yang kita cakap walaupun ada perbezaan kecil. Walau bagaimanapun, tajuk kita pada hari ini ialah the importance atau kepentingan sikap ya, the importance of attitude. Sememangnya ada banyak tulisan-penulisan tentang tajuk ini, tentang sikap ya. Apa juga sikap tentang kerja, sikap tentang hidup, sikap sebagai seorang pelajar, sikap sebagai seorang guru, sikap sebagai seorang pegawai, sikap sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa, untuk semua. Sikap ini membawa makna yang mendalam kepada setiap individu. So, macam saya kata, ada banyak penulisan tentang tajuk sikap ini kerana ia merupakan satu perkara yang selalu kita sebut-sebut dalam perbincangan-perbincangan kita. Kadang-kadang kita kata dia tu baik tapi sikap dia sedikit ya. Kita akan sebut tentang sikap. Artinya sikap itu ada normanya yang kita boleh terima. Apakah sikap yang normal ya daripada seseorang yang sepatutnya kalau berlaku sesuatu, itulah sikap atau attitude yang normal yang kita akan lihat. Dan banyak ya macam tajuk buku tu, Attitude is Everything. Saya masih ingat saya baca satu artikel dalam surat khabar mana
bank ya, HSBC, dia ceritakan bahawa bila mereka ambil eksekutif yang baru, mereka melihat 30% hard work dan 70% mereka harapkan the right attitude, positive attitude. Jadi sikap itu lebih penting daripada orang yang kalau dia hebat pun, right? So apa yang kita lihat kalau kita lihat teori iceberg ni, behavior ilmu yang ada pada kita, kemahiran yang kita boleh tonjolkan, ini orang lain akan tahu. Tapi sebenarnya apa yang orang lain tahu tentang kita ada hanya 10%. Yang membawa impak kepada tingkah laku kita adalah nilai, standard, cara kita buat sesuatu penghakiman tentang sesuatu perkara, motif kita, etika yang kita pegang, kepercayaan kita, itu merupakan sikap, attitude yang mungkin orang lain akan ketahui atau mungkin tidak ketahui atau mungkin mereka buat satu andaian sahaja tentang sikap kita. Bagi seorang pemimpin, kalau beliau nak tahu tentang aspek sikap, dia kena rapat dengan pegawai-pegawainya. Seorang pemimpin sekolah kena rapat di mana-mana peringkat dengan guru-gurunya. Seorang guru perlu rapat dengan murid untuk mengetahui latar belakang mereka. So, ini adalah satu perkara yang penting. Apa yang kita lihat adalah ilmu atau pengetahuan dan kemahiran seseorang. Tapi apa yang tersirat, yang membawa impak kepada tingkah laku seseorang itu adalah nilai yang dipegang oleh seseorang itu, standard yang ingin dicapai oleh seseorang itu, bagaimana dia buat penghakiman atau perhitungan tentang sesuatu isu atau perkara, apa motif dia menyebut sesuatu, apa etika yang dipegang, apa etos yang dipamerkan, apa kepercayaan beliau. So, yang bab sikap ini 90% yang diketahui oleh orang, hanya 10% mungkinnya. Ini saya tidak tahu adakah secara kebetulan atau tidak. Tapi kalau kita beri satu pemberatan kepada setiap angka abjad, A sampai Z, maka bila kita memberi pemberatan itu untuk beberapa perkataan, umpamanya kalau skills, kemahiran, kalau dicampurkan hanya 82. Kalau knowledge, pengetahuan, 96. Kalau hard work, kerajinan kita, 98%. Tapi attitude, iaitu sikap, adalah 100%. It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. It is our attitude towards life and work that makes our life 100%. So, satu-satu kita lihat. Next slide, please. Knowledge. Kadang-kadang seorang itu banyak ilmu, ya, tapi ada perkara tentang sikap dia yang tak kena. Dia banyak ilmu, kadang-kadang orang yang banyak pengetahuan, banyak kemahiran. Kadang-kadang pegawai kita saya kenali bila saya jadi ketua atau pemimpin di bahagian dalam kementerian, saya dapati orang itu mempunyai ilmu. Tapi bila dari segi sikap, ketepatan masa dan berada di tempat kerja atau tata bahasa dia, cara nak berkomunikasi, ada isu-isu yang boleh dipertingkatkan. Bagi saya, bila kita jadi pemimpin, dia tak ada bab yang boleh kita ketepikan. You must be holistically, semuanya mesti lengkap. Kalau kita jadi pemimpin, kalau jadi pengarah, kita tak boleh kata, oh saya pengarah, tak apa, saya boleh datang lewat ke kerja. Saya pengarah, saya tidak boleh berada di pejabat, saya boleh pakaian saya boleh pakai macam mana pun, tak apa. Siapa nak soalkan saya? Persoalkan saya, tidak boleh. So sebagai individu, tak kira ada jawatan atau tiada jawatan, guru biasa ke dan sebagainya,
sikap kita sentiasanya kena konsisten. Kena konsisten. Ada ketua atau bos kita di tempat kerja, tak ada bos, sikap kita tu, tingkah laku kita tu konsisten. So knowledge walaupun penting hanya membawa 96%. Next slide please. Dan hard work, kerajinan membawa 98%. Rajin. Ya. Rajin. Dan kita tahu bahawa Warren Buffett dia kata seorang itu bila dia nak ambil seorang untuk kerja, dia lihat 3 perkara ya. Intelligence, energy, dan yang ketiga integrity. Intelligence, energy, and integrity. Hebat, pandai, banyak tenaga, boleh buat kerja, hard work dan sebagainya, energy. Dan yang ketiga ialah integrity. Beliau kata, Warren Buffett ni ahli korporat. Dia kata kalau tak ada yang ketiga tu, dia tak tengok pun yang nombor 1 dan nombor 2. Intelligence and energy itu tak membawa makna. So hard work also is 98%. So and finally, next slide please, adalah attitude. Sikap must be 100%. Attitude is everything. Whether it's coincidence lah, pengiraan ini membawa 100%, tapi merupakan satu refleksi untuk kita semua, untuk fikir-fikirkan bersama. Saya masih ingat bila saya baru jadi pensyarah di IAB pada tahun 95 hingga 99 tu, banyak kali saya gunakan perkara ini dalam pembentangan saya atau kuliah saya. Sebagai kadang-kadang mukadimah saya tu, saya mulakan dengan slide ini. Next slide please. So itulah tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah kita sentiasa kena mencerminkan diri sendiri bahawa kita nak sikap positif yang terpuji. Ya. Kita tak boleh sekalipun abaikan dari segi sikap yang terpuji yang perlu kita pamerkan. It is everything. Ya. Attitude is everything. Last slide please. So banyak penulisan tentang tajuk ini, bila ada masa baca-bacalah ya tajuk ini, dan saya akhiri dengan ungkapan atau kata hikmah yang saya selalu kongsikan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak ilmu, kita menerokailah ilmu itu mungkin daripada buku atau daripada internet, daripada makalah, majalah, dan kadang-kadang daripada perbualan profesional kita dengan rakan-rakan. So ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Dan akhir sekali, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Ijah. Itu dia. Lengkaplah sebenarnya Abak kata pepatah dalam melaksanakan sesuatu tugas buat kita sebagai pendidik sebenarnya. Attitude comes first. Saya tertarik sekali dengan tagline tu, di mana saya juga selalu mengingatkan anak-anak murid saya setiap kali masuk kelas, dan saya pasti semua pendidik yang lain juga sering mengingatkan kepada murid masing-masing tentang kepentingan sikap itu. Dan terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh di atas perkongsian yang sangat bermakna itu tadi. Baiklah, kita teruskan dengan agenda perkongsian kita yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Mungkin Datuk boleh stay bersama-sama kami sebab hari ini kita bawakan satu kelainan sebenarnya, Datuk. Sebab bahasa jiwa bangsa ni, sebab bahasa kita ada banyak perkara yang boleh disentuh yang berkaitan dengan bahasa. Antara elemen yang kita nak sentuhnya termasuklah dengan pembentangan kita pada hari ini yang akan dimulakan dengan satu energizer yang mungkin berbeza daripada biasa. Nantikan. Dan kita harapnya semua penonton kekal bersama kita dan bersama-sama kita lah get involved dalam aktiviti yang akan berlangsung sebentar nanti. Baiklah,
sebagaimana yang menjadi kebiasaan, CDL Hands-on Learning Session ini didatangkan khas kepada semua penonton membawa 4 objektif seperti dalam paparan, iaitu ingin berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Dan saya yakin penonton-penonton yang bersama dengan kita pada petang ini adalah penonton yang sangat positif untuk menambah ilmu dan juga jaringan yang kita ada pada masa sekarang. Dan teruskanlah mempromosikan program CDL ini di mana para peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan dan ahli CDL dan pendaftarannya adalah percuma. Okey, siapa-siapa yang belum berdaftar lagi boleh dah berdaftar di dalam melalui laman web kami. Serta peserta-peserta akan mendapat jemputan melalui email. Serta sesi perkongsian ini akan berlangsung pada pukul 3 petang sehingga 4:30 petang setiap hari Jumaat. Dan siri pada hari ini dah menginjak kepada siri 61. Dan umumnya semua peserta inginkan menanti-nantikan perkongsian secara hands-on pada setiap Sabtu ini dan menjadi kebiasaan dah untuk tunggu pada saat ini. Dan sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi di akhir sesi. Teruskan untuk mendapatkan maklumat lanjut di pautan portal yang dikongsikan di ruangan chat iaitu https://www.connectingdots.my. Berapa dots ada di situ kan. So bila satu titik itu tidak disambungkan kepada titik-titik yang lain, maka sukarlah untuk kita membina satu rupa dan rupa itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Inilah yang dikatakan networking atau jaringan dengan tanda pagar cikgu bantu cikgu. Apa dialah yang saya membebel petang ni kan. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak bukalah majlis kita pada petang ini. So, doa tu kita dah baca sendiri-sendiri kan. Apa kata kalau kita mainkan bahasa pada petang ini dengan alunan lagu, sedikit alunan lagu. Boleh tak saya nak ajak rakan-rakan sekalian untuk bersama-sama dendangkan lagu bersama-sama dengan saya. Tak naklah nyanyi sorang-sorang kan. So marilah kita sama-sama dendangkan lagu ini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ke skrin yang dipaparkan sekarang ni? Kalau boleh nampak boleh bagi thumbs up. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Boleh nampak kan? Okey. So marilah kita sama-sama dendangkan lagu ini. Nak unmute your mic pun, feel free to unmute your mic. Sama-sama kita bergembira dalam sesi ini. Okey, jom. 1, 2, mula. Hai, antara kita. Okey, cukup. Kang, nanti hujan pula saya nyanyi pada petang ini. Baiklah. Okey, seterusnya
kita minta penceramah kita pada petang ini untuk mengongsikan paparan beliau pada petang ini untuk diteruskan. Silakan. Baiklah, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan satu figura hebat yang saya kira pakar dalam bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Nanti kita dengar perkongsian beliau. Membawakan topik bahasa jiwa bangsa dalam siri CDL Hands On, dan di mana siri kita dah sampai ke siri 61 pada petang ini. Sedikit info tentang beliau. Beliau adalah pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu dan beliau diberi nama Puan Nora binti Markom, merupakan tenaga pengajar iaitu pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur, dan beliau telah ditauliahkan sebagai Munshi Dewan dari segi bahasa, Munshi Dewan Bahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan calon-calon orang yang bersama dengan kita pada petang ini, dan merupakan penulis buku akademik dan karya kreatif, dan beliau juga aktif berkongsi tentang pedagogi bahasa Melayu dan gamifikasi dalam pendidikan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada penceramah kita pada petang ini. Silakan Kak Nora. Kak Nora, saya biasa panggil Puan Nora ni sebagai Kak, lebih mesra lah. Okey, silakan Kak Nora. Okey, baiklah. Terima kasih. Terima kasih kepada Adinda Ija Ibrahim. Terima kasih Dr. Mahinder atas perkongsian yang sangat bermakna. Dan kepada semua yang ada pada hari ini, alhamdulillah bersyukur kita dapat berjumpa atas limpah kurnianya. Kita dapat bersama-sama di Kuala Lumpur, matahari cerah walaupun beberapa hari ataupun tengah musim hujan, dan mudah-mudahan di tempat kalian juga dalam keadaan begitu. Dan sebenarnya apabila kita berada dalam majlis ilmu, saya kurang gemar guna perkataan kebetulan. Perjumpaan kita ini bukan satu kebetulan, tapi memang telah ditakdirkan. Okey, ditakdirkan untuk kita berjumpa pada hari ini. Mungkin ada yang ada urusan lain, tetapi cuba juga untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini akan ada manfaatnya. Saya nak ulas sedikit tentang perkongsian Dr. Mahinder tadi tentang attitude atau dalam bahasa Melayunya sikap. Sebenarnya sikap juga yang akan menentukan sama ada kita, warga negara Malaysia, mahu memartabatkan bahasa kebangsaan ataupun tidak. Sikap kita juga yang menentukan sama ada kita nak menggunakan bahasa Melayu dengan bangganya atau berasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi semuanya berkaitan dengan sikap. Ya. Dan satu lagi yang Dr. Mahinder sentuh tadi, kalau anak-anak tidak boleh belajar dengan cara kita, jadi kita cuba untuk mengajar mereka dengan cara yang sesuai dengan mereka. Ya, kita mengajar anak-anak ataupun murid-murid kita, pelajar-pelajar kita mengikut masa, mengikut zamannya. Ya, okey. Jadi seperti yang telah dimaklumkan oleh Ija tadi, tajuk yang telah saya pilih untuk saya kongsikan ialah bahasa jiwa bangsa. Kata-kata ini kita dah dengar lama dah. Kita dah biasa lihat papan tandanya seperti yang Dr. Mahinder sebut tadi. Okey, terpampang besar di mana-mana sahaja. Tetapi sejauh manakah kita melihat dengan teliti atau menghayati bahasa jiwa bangsa ini, ya. Okey. Jadi setiap bangsa ada bahasa. Tetapi apabila kita masukkan jiwa, maksudnya seluruh tindak tanduk kita, seluruh apa yang kita lakukan dan apa yang berfikir dalam fikiran kita ataupun kelakuan kita sebenarnya tu akan
menyalahkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi satu perkara yang akan dengan jelas mudah dilihat oleh orang lain untuk lihat sesuatu bangsa, adab sesuatu bangsa itu adalah melalui bahasa. Bagaimana dituturkan, bagaimana bahasa itu diucapkan, adakah diucapkan dengan caca merba atau adakah diucapkan dengan penuh kesantunan. Ya. Jadi Ija masih bersama kita? Ya, saya masih di sini, Kak. Tapi kan tadi saya tak sempat nak tanya. Okey tak saya bergurindam tadi, Kak? Oh, pasal gurindam tu tadi. Okey. Ya. Dia macam ni. Sebenarnya Ija, lagu tadi tajuk dia memang Gurindam Jiwa. Okey, saya rasa semua orang tahu itu tajuknya Gurindam Jiwa. Tetapi sebenarnya itu bukanlah gurindam yang sebenar. Tajuknya gurindam jiwa tetapi bukan bergurindam. Ya, sebenarnya itu ialah pantun yang dilagukan. Jadi kat sini dah ada konsep yang tersilap sedikitlah. Sebenarnya benda ni banyak berlaku dalam bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang lain. Sebab apa? Apabila sesuatu perkataan, frasa ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bahasa digunakan oleh masyarakat dan digunakan secara berleluasa dan biasa dan walaupun benda tu salah tapi akan dianggap betul. Jadi itulah yang akan menjadi menimbulkan kekeliruan yang akan menyebabkan kesilapan apabila kita menggunakan bahasa. Okey, jadi Ija dan juga kawan-kawan kena ingat memang itu tajuknya lagu Gurindam Jiwa tetapi bukan gurindam. Sebenarnya lagu itu ialah pantun 4 kerat ya yang memang cantik, memang indah. Baru hari ini saya sedar yang gurindam jiwa tu sebenarnya bukan gurindam. Dan apa pula kata penonton-penonton kita pada petang ni? Adakah dia mempunyai set minda ataupun pemahaman yang sama dengan saya? Mungkin kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan yang berbeza, bolehlah kongsikan di sini kerana siri hands on kita hari ini bukanlah siri untuk hanya satu hala sahaja. Sekiranya penonton mempunyai sebarang maklum balas ataupun sebarang perkongsian yang boleh dikongsikan, bolehlah untuk mengaktifkan mikrofon dan type ataupun type sahaja sebarang soalan atau maklum balas pada ruangan chat. Okey, teruskan Kak Nora. Okey, satu lagi. Cuba Ija dan juga yang lain lihat pada paparan yang saya kongsikan. Okey, sekarang kita berada pada bulan Oktober, iaitu bulan ke-10 dalam tahun 2022. Okey, saya minta para penonton, semua yang ada bersama saya, cuba typekan pada ruangan chat apakah yang terfikir dalam kepala ataupun mungkin bulan ke-10 ini, bulan Oktober ni, apakah makna bulan Oktober kepada kalian? Okey, boleh type pada ruang komen. Kita bagi masa beberapa saat, 30 saat. Kak Nora tahu tak, bulan Oktober ni memang bulan paling saya tunggu-tunggu sebenarnya setiap bulan. Ya? Ya, sebab kenapa? Bulan Oktober lah bulan kelahiran saya. So setiap tahun memang saya tunggu. Setiap tahun memang ditunggu-tunggu bulan Oktober ni lah. Dan juga bulan kenaikan gaji. Setiap tahun gaji ke? Okey, jadi maksudnya bulan Oktober. Saya pun nak bagi tahu juga. Silakan Dato'. Bulan Oktober ni hari jadi saya juga. Ya, kita share the same month. Okey, happy birthday Dato'. 10 hari bulan 10. Dah lepas dah. Cantik nombor tu. Ya. Kalau 10-10 orang ingat Shopee sale. Orang ingat apa? Shopee sale. Shopee sale. Jualan murah di Shopee. Okey, sebab tu saya declare jualan murah lah. Okey, gurau je. Alright. Okey, mari kita lihat. Ada tak yang memberi respon? Apa maksud bulan Oktober? Kita dah ada 2 responden di sini. Datuk sendiri pun merespon di sini. Ramai dah.
Okey, kita ada Rosmawati binti Mat Ali, bulan bahasa katanya. Datuk sendiri kata bulan bahasa. Husna Yusof, bulan bahasa. Ada satu lagi. Orang kata kalau bulan Oktober ni kan, ada satu tajuk lagu, Tragedi Oktober. Pun Oktober juga kan? Okay, agak sebenarnya apa yang penting untuk bulan Oktober ni yang ada kaitan dengan tajuk kita hari ni, Kak? Okey. Seperti respon-respon yang diberikan tadi, betul. Bulan Oktober sebenarnya kalau orang bahasa Melayu ataupun contohnya cikgu bahasa Melayu lah terlupa tentang bahasa Melayu, contoh terlupa tentang apakah yang perlu difikirkan dengan aktiviti lah ya, yang tu yang nak dibuat. Tetapi apabila bulan Oktober, sepatutnya inilah bulan yang dinanti-nantikan kerana bulan Oktober telah diisytiharkan sebagai bulan untuk dekad bahasa kebangsaan. Jadi maksudnya aktiviti-aktiviti kebahasaan akan dibuat dengan aktif semasa bulan Oktober. Jadi kepada semua yang hadir, jika pihak jabatan ataupun pihak sekolah mungkin sebelum ini tidak melaksanakan sambutan bulan dekad bahasa kebangsaan, mungkin tahun depan boleh melaksanakannya ya, kerana ini sejajar dengan apa yang usulkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Okey, jadi kita selesai cerita tentang bulan. Kita pun baru tahu Oktober rupanya tarikh lahir Eja, tarikh lahir Dr. Mahendra dan juga mungkin ada tarikh lahir penonton-penonton yang lain. Ya, jadi selamat hari lahir, moga sentiasa bahagia. Okey, jadi untuk perkongsian kita pada hari ini, inilah objektifnya. Iaitu pada akhir sesi perkongsian ini diharapkan semua peserta dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 peranan warga negara Malaysia untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Kita tak cakap tentang warga negara lain. Kita cakap tentang diri kita. Kita cakap tentang peranan warga negara Malaysia untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Dalam perkongsian ini saya suka gunakan perkataan bahasa kebangsaan kerana apabila bahasa kebangsaan ini ialah bahasa kita bersama, bukan merujuk kepada satu-satu kaum sahaja. Ya, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, bahasa kita bersama rakyat Malaysia. Dan antara kriteria kejayaan daripada program kita pada hari ini, yang pertama, peserta dapat mengenal pasti perbezaan antara bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Yang kedua, peserta dapat menentukan kesilapan tata bahasa yang akan dikongsikan. Dan yang ketiga, peserta dapat menyatakan tindakan yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk memelihara bahasa kebangsaan. Ya. Okey. Jadi, kita mulakan yang pertama. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Mana satu yang lebih tepat? Boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh juga buka mikrofon untuk memberi respons. Silakan. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Boleh gunakan ruangan chat. Kita dah ada kat sini. Bahasa Melayu. Ramai yang memberikan respon bahasa Melayu. Okey. Istilah bahasa Melayu dan juga bahasa Malaysia ni memang kadang-kadang dia menimbulkan kekeliruan. Jadi kita akan lihat satu persatu bagaimana perkara ini boleh berlaku dan mungkin juga kita boleh kongsikan dengan mana-mana pihak yang masih lagi keliru sama ada nak sebut bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Okey, Jah? Boleh? Okey. Jadi, mari kita lihat. Ini merupakan punca kuasa. Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan, menjelaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Jadi apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan di Malaysia menurut Perlembagaan Persekutuan perkara 152 ialah bahasa Melayu.
Ya. Jadi, apabila kita bercakap tentang bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Di sini timbul istilah bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta 32 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1964, pindaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu. Jadi untuk dalam sesi pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada pewartaan Akta Pendidikan 1961, pindaan 1996. Jadi inilah dia punca kuasa yang apabila kita nak bersoal jawab dengan orang yang mungkin macam mempertikaikan ataupun memperlekehkan tentang kedudukan bahasa Melayu, kita kena dengan tegas mengatakan bahawa perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Okey. Seterusnya, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Selain pelbagai bahasa lain termasuklah bahasa Inggeris yang masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Jadi, walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di Malaysia, bahasa-bahasa lain tak ada masalah untuk kita pelajari, untuk kita gunakan, ya. Kerana di Malaysia kita sangat unik. Ada pelbagai bangsa, ada pelbagai suku kaum, ya, yang kita boleh belajar bahasa-bahasa mereka untuk merapatkan perhubungan antara warga negara kita. Okey, seterusnya. Di sinilah sebenarnya bagaimana bahasa Malaysia itu boleh timbul. Apabila pada 16 September 1963 pembentukan negara kita Malaysia, ya. Jadi istilah bahasa Malaysia diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan, untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa itu. Jadi istilah ini diguna pakai sejak penubuhan Malaysia sehingga tahun 1986. Ya, 1986. Kalau 1986 Ija, sebenarnya akak masa tu darjah 4. Darjah 4. Sekolah rendah. Okey. 82 darjah 1, 82, 83, 84, 85, 86. Betul ke ni? 82, 83, 84, darjah 5 lah masa tu. Okey, apabila istilah tersebut digantikan semula dengan bahasa Melayu, ya, selaras dengan peruntukan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini sejarah dia. Maksudnya apabila pembentukan Malaysia, wujud istilah bahasa Malaysia. Tapi bermula 1987, diguna semula istilah bahasa Melayu. Dan tak habis di situ. Namun, pada tahun 2007, kerajaan mengarahkan istilah bahasa Malaysia menggantikan bahasa Melayu. Pada masa itu, tahun 2007. Ya. Jadi kekeliruan ini berterusan sehingga pernah terjadi, ya, teks bahasa Melayu, buku teks bahasa Melayu di sekolah-sekolah juga tidak menggunakan istilah yang konsisten. Memang pada masa itu buku teks bahasa Melayu nama dia Bahasa Malaysia. Jadi kat situ mulalah timbul kekeliruan dan perbincangan dalam kalangan masyarakat. Okey, ini tarikh-tarikhnya supaya kita tahu tentang bahasa, tentang sejarah bagaimana bahasa itu boleh wujud. Tetapi di sini, ini ialah pakar bahasa kita di negara kita yang menjadi pakar rujuk. Beliaulah yang menulis buku Tata Bahasa Dewan dan menjadi pegangan sekolah-sekolah di Malaysia sekarang apabila kita bercakap tentang tata bahasa Melayu. Ya. Yang ada hanya bahasa Melayu dari segi ilmunya. Bahasa Malaysia ini ciptaan orang politik untuk memberi gambaran bahawa bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan untuk beberapa kelompok termasuk Melayu, Cina, India, Bidayuh, Kadazan dan lain-lain. Istilah ini hanya istilah politik untuk mencapai perpaduan. Dari segi ilmu, istilah yang tepat ialah bahasa Melayu. Okey, jadi di sini kita boleh fahamlah sebenarnya penggunaan bahasa Melayu ialah istilah sosiopolitik, maksudnya atas keperluan politik pada masa itu, ya. Tetapi apabila semakin
semakin zaman berubah, kita faham sebenarnya kita perlu kembali kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 152, iaitu bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia. Jadi semua rakyat Malaysia kita menerima bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, ya, dan kita perlu menggunakannya dengan baik. Okey, sekarang timbul pula istilah Hijah, bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Ya, saya baru nak tanya tentang soalan Okey. ini dah, Kak. Okey, jadi timbul pula istilah bahasa Melayu, bahasa Malaysia dah selesai dah. Okey, dah selesai. Sekarang kita nak tengok pula bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Jadi apa dia bahasa kebangsaan? Apa dia bahasa rasmi? Ya. Jadi mari kita lihat menurut Kamus Dewan edisi keempat, ya. Bahasa kebangsaan maksudnya bahasa yang diterima dan digunakan ramai oleh penduduk dalam sesebuah negara yang mempunyai beberapa bahasa atau logat yang lain. Ya, jadi rakyat kita Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum, ya. Jadi mereka ada bahasa-bahasa yang berbeza. Contoh, bangsa Cina ada bahasa Mandarin dan ada juga Hokkien, ada Hakka dan ada bahasa-bahasa juga yang lain, ya, dalam pecahan kaum mereka tu. Kemudian orang India ada bahasa Tamil. Kemudian sebenarnya dalam contoh di Sabah dan Sarawak ada Kadazan, Iban. Jadi ada bahasa-bahasa mereka juga. Jadi kita perlukan satu bahasa yang boleh diterima dan digunakan oleh semua pelbagai kaum untuk bersama-sama untuk mewujudkan perpaduan dalam negara. Jadi itulah dia bahasa kebangsaan. Dan mari kita lihat bahasa rasmi. Bahasa rasmi kita biasa dengar. Maksudnya perkataan rasmi itu kita biasa dengar. Bahasa pentadbiran kerajaan. Okey. Jadi, okey, kepada yang menonton perkongsian ini, kalau ada apa-apa soalan sila ajukan sahaja di ruangan chat, ya. Tak ada masalah. Kita akan cuba jawab pada masa yang sesuai. Jadi bahasa rasmi, bahasa yang diterima ramai dan digunakan secara ramai kerana ada pelbagai bahasa dan juga logat. Jadi kita perlukan satu bahasa untuk gunakan bersama-sama. Dan bahasa rasmi, bahasa pentadbiran kerajaan. Dalam urusan pentadbiran, surat menyurat ataupun secara lisan, bahasa pentadbiran, ya, bahasa rasmi, ya. Jadi yang menarik di sini ialah bahasa Melayu kita ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Jadi bahasa Melayu ni memegang dua peranan. Bahasa kebangsaan pun ia, bahasa rasmi pun ia juga. Okey. Sebenarnya ada yang bertanya, ada tak negara yang bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan berbeza? Sebenarnya ada. Okey, ni negara apa ni? Dekat je dengan kita. Dekat je dengan kita ni. Ada yang nak cuba jawab? Kita buka kepada penonton sekalian. Boleh nyatakan jawapan dekat ruangan chat, di ruangan chat, ataupun boleh juga aktifkan mikrofon sebab kita naklah berinteraksi dengan para peserta pada petang ni. Tu ada jawapan daripada Syazana Najwa, katanya Singapura. Betul, Singapura. Okey, ataupun dulu dikenali sebagai Temasek. Okey. Kemudian diberi nama Singapura, dan Singapura bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kalau kita tengok, okey, di sini bahasa rasminya ada 4. Okey. Negara Singapura menggunakan 4 bahasa rasmi dalam berurusan. Berbeza dengan negara kita Malaysia menggunakan bahasa Melayu untuk berurusan dalam negara. Bahasa rasmi Singapura, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina iaitu Mandarin dan juga bahasa Tamil. Tetapi bahasa kebangsaan walaupun hanya tak sampai 30% yang menuturkan bahasa Melayu di negara mereka, Singapura memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atas faktor sejarah dan simbolik. Okey. Jadi kalau kita lihat di Singapura, lagu kebangsaan mereka Majulah Singapura dalam bahasa Melayu. Sebab Ija, akak ni orang Johor. Jadi siaran TV Singapura ni kami akan dapat
Jadi majulah Singapura. Hafal juga lagu tu sebab tengok TV Singapura. Balik sekolah dulu, tengok TV Singapura, dia akan putarkan lagu tu banyak kali. Jadi bahasa kebangsaan mereka ialah bahasa Melayu, ya. Dan mereka akan, dan satu lagi selain daripada bahasa kebangsaan yang menarik, apabila mereka membuat arahan ketenteraan juga dalam bahasa Melayu. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa bangga sangat-sangat sebab bahasa Melayu ni digunakan seantero Nusantara. Dan adakah boleh kita declarekan bahasa Melayu? Boleh kita declare bahawasanya mesti Ija risau nak guna perkataan declare. Cikgu DLP sangat kan. So saya pun sebenarnya agak sukar sekali menggunakan bahasa Melayu yang standard dan nak menggunakan bahasa Melayu dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab sekarang ni bahasa Melayu tidak digunakan secara dalam pembinaan ayat yang sempurna. Ada je selangar-selangar yang baru tu akan masuk dalam bahasa yang digunakan, terutamanya dalam pertuturan lah. Betul tak Kak Nora? Okey, betul. Dia macam ni. Antara kita kata cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah pengaruh daripada bahasa, terutamanya bahasa Inggeris lah. Kalau dalam kalangan rakyat Malaysia ni, pengaruh yang paling besar ialah bahasa Inggeris. Okey, dan mungkin juga ada juga pengaruh-pengaruh daripada bahasa yang lain, tetapi yang kita nampak jelas ialah daripada pengaruh bahasa Inggeris. Jadi sebab tu akan berlaku percampuran kod bahasa. Jadi berlaku bahasa rojak. Yang tu nanti saya akan kongsikan selepas ni. Okey, jadi tentang Ija kata apa? Kita patut berasa bangga. Kita patut berasa bangga kerana bahasa Melayu digunakan bukan saja di Malaysia tetapi juga digunakan di Singapura, di Brunei, Indonesia, ya. Jadi itu ialah negara-negara serumpun kita. Tetapi di Brunei ada bahasa Melayu Brunei. Jadi mereka ada kosakata mereka, ada juga perkataan-perkataan yang kita boleh faham, tapi ada juga perkataan-perkataan kosakata Brunei mereka. Kemudian kalau di Singapura mereka menggunakan bahasa Melayu, istilahnya bahasa Melayu, tetapi kalau di Indonesia mereka menggunakan istilah bahasa Indonesia. Okey, kerana mereka dah bermula dengan sejak awal lagi, apabila nak bermula dengan Sumpah Pemuda, mereka dah terus mengumumkan penggunaan bahasa Indonesia untuk menyatukan pelbagai suku kaum etnik yang ada di negara mereka. Ya, sebenarnya bahasa Melayu berkembang pesat di Indonesia di kawasan Sumatera. Kalau kita perhatikan orang di Sumatera, contohnya Aceh lah, mereka menggunakan bahasa Melayu sama macam bahasa Melayu kita. Okey, sebab sebenarnya pada zaman dulu kalau kita lihat aspek sejarah, Johor tu Johor Riau. Okey, Johor Riau tu sebenarnya di bahagian Sumatera. Jadi sebab tu bahasa pertuturan orang Johor yang selalu sebut tu kat belakang, saya macam yang sedang saya gunakan sekarang ni, dia sebenarnya sama lebih kurang dengan orang di kawasan Sumatera. Tetapi Indonesia mengambil pendekatan memilih bahasa Melayu tetapi ditukar namanya kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan mereka, ya. Jadi sebenarnya pengembangan bahasa ni dia bergantung kepada bagaimana sesebuah pentadbiran negara tu nak merencanakannya. Sebab tu kalau kita dengar perkongsian Dr. Mahinder, apabila beliau berada di Jerman, ada orang Jerman yang boleh berbahasa Indonesia, istilahnya bahasa Indonesia. Kerana perkembangan bahasa Indonesia lebih pesat berbanding perkembangan bahasa Melayu. Okey, saya tak nafikan benda tu kerana benda tu memang kita kata benda tu memang nyata, ya. Jadi dan begitu juga kalau kita lihat di stesen TV Indonesia, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya dan mereka akan berasa tidak selesa apabila berlaku percampuran bahasa Inggeris di stesen televisyen mereka. Dan mereka akan rasa macam orang ni macam nak belagak ni. Macam tu. Itu kira macam persepsi mereka dan mereka akan menjaga betul-betul bahasa Melayu. Bahasa Indonesia mereka. Bahasa Indonesia. Itulah tindakan mereka dalam memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Betul. Dan kalau di Singapura, satu lagi kebetulan dah contoh kita, sebab kita dah sentuh tentang perkembangan bahasa. Di Singapura sendiri, di Singapura mereka menggunakan sebutan baku yang baik
Okey, menggunakan sebutan baku yang baik. Sebenarnya di negara kita Malaysia, kita pernah ada musim kita menggunakan sebutan baku, kita melancarkan sebutan baku yang bagus, ya. Masa tu saya sekolah menengah lah pada masa tu, okey. Sampai ada yang keliru antara sebutan baku dengan bahasa baku. Sebenarnya bahasa baku dengan sebutan baku ada sedikit perbezaan. Bahasa baku ialah yang betul tata bahasanya. Sebutan baku ialah sebutan mengikut bunyi huruf tersebut. Contoh, bahasa rasmi. Kalau kita sebut bahasa kan. Jadi kalau sebutan baku bahasa, dia lebih penekanan kepada unsur fonologi, ya, itu sebutan a. Kalau huruf A, ya, dia macam ni. Sebenarnya negara kita Malaysia yang mewujudkan, yang menimbulkan fenomena itu, penggunaan sebutan baku. Kemudian diikut oleh negara Singapura. Tetapi sedikit macam nak kata tekilan pun ia jugalah. Apabila Singapura meneruskan sebutan baku sehingga sekarang, tetapi kita, negara kita Malaysia tak meneruskannya. Jadi itulah yang macam kadang menjadi cabaran untuk kita memartabatkan bahasa. Okey? Okey, seterusnya. Okey. Jadi kita lihat unsur penggunaan bahasa Melayu, ya. Jadi bahasa Melayu, kita dah tahu bahasa Melayu di Malaysia kita bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi yang pertama, bahasa Melayu kita gunakan dalam urusan rasmi, dalam bahasa pentadbiran, dalam bahasa perhubungan secara umum dan juga sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmiah di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Jadi kita boleh bertanya sendiri kepada diri kita, sejauh mana kita, rakyat Malaysia, sebagai pemimpin negara Malaysia, kita menggunakan bahasa Melayu berdasarkan apa yang sepatutnya, ya. Jadi inilah dia 4 penggunaan bahasa Melayu yang kita gunakan sepatutnya. Seterusnya, ini ialah 4 fungsi bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan di mana-mana negara, inilah fungsinya. Yang pertama, lambang identiti masyarakat. Jadi kita tahu, okey, bahasa Melayu kita tahu, oh ini ialah bahasa kebangsaan Malaysia. Macam tadi Dr. Mahinda kata, apabila berada di luar negara, beliau dan rakan-rakan bercakap dalam bahasa Melayu. Okey, kerana mereka mampu berbahasa Melayu, boleh berbahasa Melayu. Jadi kat situ ialah lambang identiti masyarakat. Wahana perpaduan, iaitu saluran perpaduan. Apabila kita menggunakan bahasa yang betul, tak akan timbul syakwa sangka. Tak akan timbul macam rasa, ni macam umpat aku je. Kemungkinan, ni mesti cakap buruk pasal aku ni, aku tak faham, dia guna bahasa dia. Kalau kita menggunakan bahasa yang sama, dia akan menjadi saluran perpaduan yang penting. Sebab dia cakap, kita faham. Kita cakap, mereka faham. Ya. Yang ketiga fungsinya, alat perhubungan dan pergaulan. Dah tentu, kalau kita menggunakan bahasa yang sama, kita boleh berhubung tanpa apa-apa sekatan. Kita boleh bergaul tanpa ada apa-apa persepsi negatif. Kerana kita faham antara satu sama lain. Begitu juga bahasa kebangsaan juga menjadi alat pemikiran. Alat pemikiran maksudnya kita berfikir dalam bahasa Melayu. Kita nak memberikan pendapat dalam bahasa Melayu. Apa yang kita fikirkan, kita luahkan dalam bahasa Melayu. Jadi ini dia 4 fungsi bahasa kebangsaan yang kita kena tengok semula, fikir semula, kita sebagai cikgu, kita sebagai rakyat Malaysia, adakah kita betul-betul gunakan fungsi bahasa kebangsaan? Dan pada masa sekarang, sangat ramai generasi muda yang rasa malu untuk bercakap dalam bahasa kebangsaan. Benda ni realiti. Okey, kita tak boleh nak kata, taklah, mana ada. Benda ni memang realiti. Saya rasa semua orang pun akan tahu. Akan banyak sangat orang yang rasa macam lebih gemar untuk menggunakan bahasa yang lain dalam perhubungan, ya. Okey. Kita dah pergi kepada satu aspek yang lain. Tadi kita dah lihat tentang bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kemudian kita dah tahu dah, ya, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Kemudian kita nak lihat pula 3 benda ni. Bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu.
Yang ketiga pun bahasa Melayu. Tapi apa yang berbezanya? Huruf besar dia tu, kedudukan huruf besar tu. Ada huruf besar, huruf kecil. Betul? Yang Betul. pertama B besar, M besar. Nombor 2 B besar, B kecil, M besar. Yang ketiga B kecil, M kecil. Okey. Jadi ini antara pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya dapat. Nak huruf besar ke nak huruf kecil? Nak huruf besar ke nak huruf kecil? Okey, Nora, cuba. apa kata kita tanya penonton Okey, mana yang boleh. sepatutnya? Silakan penonton. Gerakkan jari jemari anda untuk memberikan respon yang manakah yang sepatutnya. Boleh juga tulis nombor 1, 2 ataupun 3 pilihan anda, ataupun kalau rajin sikit boleh juga typekan jawapan manakah menjadi pilihan yang tepat yang sepatutnya. Silakan. Saya berikan konteks ya. Kalau tak berikan konteks nanti mungkin keliru. Okey, dalam ayat. Maksudnya bukan menjadi perkataan pertama dalam ayat. Kalau perkataan pertama dalam ayat memang kita tahu kena mulakan ayat dengan huruf besar. Tetapi penggunaan bahasa Melayu dalam ayat. Okey, maksudnya dia berada di tengah-tengah ayat lah. Dalam ayat, bukan perkataan pertama. Mana satu yang betul? Okey, di sini kita nampak ada banyak penonton yang telah merespon dan rata-ratanya Linda dia memilih nombor 1. Dan yang seterusnya Sakinah, Najiha, Rusmawati, Ainur, Vivo 1920, Nurin, Izzati Batrisha, Syazana Najwa, Alif Arifin, Roslina Zakaria, Zuhri Rihan, Haziq. Semuanya memilih nombor 2. Dan ada soalan pula, kalau ikut subjek nombor 1. Kalau ikut subjek mungkin maksud dia ni, kalau saya faham. Betulkan saya kalau saya salah Kak Nora, mungkin ikut subjek tu kalau nama buku lah kan. Betul tak yang dimaksudkan oleh Cik Mi Yang tu? Okey, kalau ikut penggunaan bahasa nombor 2. Okey, baik. Terima kasih yang respon. Okey, terima kasih banyak. Okey, jadi begini ya. Bahasa Melayu yang pertama ni, kalau B besar, M besar, kalau merujuk kepada mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi B besar, M besar. Walau di mana-mana sahaja kedudukannya. Okey. Tetapi apabila kita merujuk tentang bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Tamil atau apa-apa jenis bahasa, kita gunakan yang nombor 2 apabila berada di dalam ayat. Okey? Dan cara yang nombor 3 memang tak tepat walau di mana sahaja kedudukannya. Kerana M mesti huruf besar kerana merujuk kepada bangsa. Okey? Jadi Melayu M yang merujuk ke bangsa kerana kata nama khas mesti huruf besar. Okey. Jadi saya harap selepas ni tidak berlaku lagi kekeliruan tentang penggunaan bila masanya kita nak guna huruf besar atau huruf kecil untuk bahasa Melayu. Jadi kalau nama buku ataupun merujuk mata pelajaran kerana dah jadi kata nama khas, jadi B itu besar. Ya. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada aktiviti uji eja. Pautan akan dikongsikan di ruangan chat. Okey, saya dah kongsikan pautan di ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cuba menjawab soalan kuis ini. Saya pun nak cuba juga. So mungkin masa yang diberikan 15 minit. Panjang sangat. Panjang sangat, tak payah. 1 minit je cukup. Sebab sebenarnya itu aktiviti ini, kuis ini saya gunakan Microsoft Forms. Ya. Jadi ni saya cuba-cuba buat sajalah, okey. Dia lebih kurang macam Google Form, tetapi kawan-kawan, cikgu-cikgu boleh juga mungkin mula meneroka Microsoft Forms, ada banyak aplikasi yang Microsoft sediakan. Jadi ini antara aktiviti yang kita boleh gunakan di dalam kelas. Kita boleh buat kuis di dalam kelas menggunakan aplikasi ini, dan di bahagian tetapan tu kita boleh tetapkan murid kita boleh lihat jawapan yang betul dan dia tahu markah dia berapa. Alah, kenapa tak dapat full mark? Kat mana salah saya ni, Kak?
Okey. Ija, kalau ini sekarang nampak tak? Akak buka paparan chat. Paparan chat tak Nampak nampak. tak? Tak nampak. Oh, okey okey tak Ha. apa. Okey. Saya dapat 8/10 je Kak. Okey, apa yang salah? Yang salahnya di roti prata. Roti perata. Okey, sepatutnya perata. Okey, Ha. satu lagi. And then satu lagi bahulu. Selalu kalau bulan-bulan puasa kan, kita nak raya kan, kita nak order bahulu. Orang buka order tu bahulu. Saya pun ikutlah bahulu. Kalau bahulu ni Bahulu. bahu kita, bahulu. Oh, Okey, okey. ni bahu. Jadi Bau. sepatutnya bau. Oh, Kan? okey. Bau. BAU bau. Okey, kepada yang lain, dapat berapa? Bolehlah kongsi. Boleh tuan-tuan perempuan boleh kongsikan markah yang diperolehi. Tak apa, jangan malu-malu. Okey, ini adalah ruang untuk kita perbaiki atau perbetulkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Pendek kata, orang kata betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tak Kak Nora? Betul. Okey, jadi aktiviti tadi tu boleh semak terus jawapan kan? Jadi boleh digunakan dalam kelas. Jadi kalau untuk perkongsian bagaimana nak buat kuis-kuis ni, ni mungkin di perkongsian yang lain lah. Tetapi ini maksudnya saya tunjukkan bagaimana kita boleh nampak kuis ni boleh digunakan dalam kelas. Murid-murid kita pun seandainya mereka ada tablet ke contohnya di depan mereka, mereka pun teruja. Lepas tu kita pun boleh pilih masukkan gambar-gambar yang sesuai daripada gambar percuma yang ada di internet. Jadi murid-murid akan rasa seronok lah ya, dan sebab mereka nampak benda tu. Okey. Kat sini saya ada satu soalan lah. Okey. Apakah perkara yang perlu kita titik beratkan, maksudnya apa yang perkara yang kita perlu tumpukan dalam menentukan ejaan yang betul ni? Sebab biasanya seperti yang Kak Nora cakap tadi lah, bila kita nak menyampaikan, kita nak berkomunikasi, contohnya kita nak menulis sesuatu di Facebook katakanlah, kita nak membiasakan posting yang betul, hantaran yang betul. Jadi dari sudut manakah kita kena tumpukan, contohnya martabak dengan murtabak ni. Saya tak memilih untuk menghafal kerana terlalu banyak kosakata yang kita nak hafal. Ada tak panduan tertentu yang boleh kita rujuk nak bagi membolehkan ejaan yang kita gunakan tu betul? Okey, dia senang saja. Kalau kita keliru, kita boleh lihat terus kamus secara dalam talian. PRPM. Okey? PRPM. Okey, sekejap. Okey, dia macam ni. Apabila kita dekat Google tu, type saja. Contoh kita tak pasti, murtabak atau martabak. Jadi kita boleh type di situ, kemudian dia akan keluarkan mana perkataan yang betul. Jadi fungsi PRPM tu, maksudnya pusat rujukan perkataan Dewan Bahasa dan Pustaka tu sangat membantu kita dapat jawapan tu terus secara dalam talian. Sekarang semuanya menggunakan di hujung jari kan, semuanya ada peranti masing-masing, ada telefon, ada tablet masing-masing ataupun laptop masing-masing. Memang panduan yang paling cepat kita boleh gunakan kamus yang PRPM tu lah. PRPM. Okey. Akan ada sebarang update tak ataupun kinian daripada semasa ke semasa bagi terms yang kita gunakan, contohnya martabak ni mungkin akan berlaku perubahan ejaan dari semasa ke semasa ataupun memang dah tetap ejaan dia macam ni? Dia memang macam ni. Dia sebenarnya macam ni. Yang masyarakat jadi keliru tu sama ada murtabak atau martabak sebab kita dah terbiasa melihat di mana-mana perkataan murtabak. Sedangkan ejaan yang betul ialah martabak. Sebab tu tadi pada awal-awal saya katakan apabila yang tak betul tu jadi kebiasaan, jadi orang akan anggap tu macam betul. Padahal benda tu salah. Okey? Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai orang yang dewasa, kitalah peranan kita untuk memberitahu kepada generasi muda ataupun sesiapa yang tak mahir tentang penggunaan istilah yang betul untuk beritahu mereka. Ya, dan kalau kita tak pasti, semak PRPM tu, semak kamus secara dalam talian tu, ya. Jadi kita selalu orang kata bahasa Melayu ni asyik berubah saja.
Asyik tukar-tukar je. Sebenarnya tak bertukar. Sebenarnya tak berubah. Dalam bahasa Melayu ni kita ada pedoman ejaan bahasa Melayu. Dah lama dah. Tahun 60-an lagi memang dah ada. Zaman dulu lagi memang dah ada. Tetapi yang jadi masalah ialah apabila ahli masyarakat kita, maksudnya kita ni, ahli masyarakat ni, membiasakan menggunakan perkataan yang tak betul dan dianggap sebagai betul. Itu yang jadi masalah besar. Sehingga terbawa-bawa dalam situasi, mana-mana situasi. Kadang-kadang murid jawab karangan pun menggunakan istilah yang tak tepat. Ya. Okey. Jadi kita dah cuba uji eja dengan Microsoft Form. Jadi sekarang mari kita lihat. Ni eja. Ada yang kata mana dekat, mana jauh, mana rapat. Okey, ni tentang kata majmuk. Ini pun selalu jadi masalah apabila disuarakan. Banyak orang suarakan. Jadi, saya nak berkongsi di sini tentang 15 kata majmuk di negara kita yang dieja secara rapat. Ini sahajalah setakat ini 15 perkataan yang maktubkan dieja secara rapat. Okey, sebelum tu apa dia kata majmuk? Macam kita, masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk. Majmuk maksudnya bercampur-campur. Ya? Gabung. Jadi dekat sini sebenarnya maksud kata majmuk ialah apabila dua perkataan dia ada maksud lain dan digabungkan membentuk satu lagi perkataan yang lain. Itu kita panggil kata majmuk. Dan kata majmuk ni sebenarnya kita eja masih terpisah. Okey, masih kita pisahkan ejaan. Tetapi yang ini yang saya kongsikan 15 kata majmuk yang telah mantap. Okey. Yang pertama setiausaha. Yang kedua antarabangsa. Yang ketiga sukarela. Yang keempat Suruhanjaya. Yang kelima Bumiputera. Keenam jawatan kuasa. Yang ketujuh matahari. Yang ke-8 olahraga. Yang ke-9 warga negara. Ke-10 beritahu. 11 tanda tangan. 12 tanggungjawab. 13 kaki tangan. 14 Pesuruhjaya, 15 kerjasama. Maksud dia apa? Macam ni. Contoh yang pertama, setiausaha. Setia maksud dia lain. Setia. Saya setia. Maksudnya taat. Usaha. Usaha maksudnya cuba buat sesuatu. Berusaha. Jadi sebenarnya dia perkataan yang berbeza maksud. Tapi apabila kita majmukkan dia, setiausaha dah membentuk maksud orang yang bekerja sebagai setiausaha lah. Seorang setiausaha. Okey. Jadi, dalam paparan ini saya ada kongsikan formula macam mana nak supaya senang nak ingat ya. Kalau setiausaha saya ambil huruf S jadi Siti sebab setiausaha jadi Siti. Kemudian antarabangsa kita ambil AN Ana, sukarela ambil suka, Suruhanjaya ambil suruh, Bumiputera ambil bu di situ, budak, jawatan kuasa ambil Jawa daripada jawatan kuasa. Matahari kita ambil makan. Olahraga kita ambil opak. Warga negara kita ambil jadi warna, war ya. Beritahu jadi biru, ambil B di situ. Tanda tangan ambil T, tepi. Tanggungjawab tang ya, suku kata yang pertama tang, ge. Kaki tangan ambil suku kata pertama juga ka, kalau. Pesuruhjaya ambil penat. Kerjasama ambil kerja. Jadi dia akan jadi satu cerita. Siti Ana suka suruh budak Jawa makan opak warna biru tepi tangga kalau penat kerja. Okey, jadi ini satu cara untuk teknik mengingat. Maksudnya kita cipta satu situasi supaya budak boleh bayangkan situasi itu dan mereka akan ingat formula tersebut ataupun perkataan-perkataan tersebut. Jadi teknik ini kita boleh gunakan dalam mana-mana sesi pembelajaran. Contoh kita nak budak ingat, dulu akak ingat kalau nak hafal nama dalam kimia tu, bahan-bahan kimia. Ingat cikgu siri betul. kereaktifan. Betul. Kan ada banyak bahan kimia tu. Lepas tu cikgu ada bagi satu formula. Tapi ingat dah habis periksa dah lupa dah. Okey. Jadi yang ini 15 sahaja. Jadi terpulang kepada cikgu-cikgu atau mana-mana yang melihat menonton. Kalau nak buat formula sendiri pun boleh.
Ya, ada juga cikgu yang buat formula sendiri, terpulang. Tapi ini formula yang saya cipta untuk murid-murid saya senang ingat. Okey, atau sesiapa saja supaya senang ingat. Jadi Siti Ana suka suruh budak Jawa makan. Jadi Siti Ana nama orang, Siti Ana. Suka suruh budak Jawa makan opak warna biru. Opak ni tahu opak tak Ija? Tak tahu. Opak ni nama Nak sejenis tanya. opak ni nama sejenis makanan. Opak ni nama sejenis makanan, dia macam kerepek. Lepas tu kita akan goreng, lepas tu dia akan jadi kembang. Tu kuih opak. Dia macam kita panggil macam keropok lah, keropok. Jadi opak warna biru sebenarnya tak wujud pun opak warna biru. Tapi opak warna biru ni, jadi orang yang tahu opak mesti dia akan macam terfikir, mana ada opak warna biru. Tapi dia akan ingatlah formula ni, opak warna biru tepi tangga kalau penat kerja. Okey. Jadi Setiausaha, Antarabangsa, Sukarela, Suruhanjaya, Bumi Putra, Jawatan Kuasa, Matahari, Olahraga, Warga Negara, Beritahu, Tanda Tangan, Tanggungjawab, Kaki Tangan, Pesuruhjaya dan Kerjasama. Okey, jadi contoh kita tengok. Kita tengok tu. Okey. Kalau tengok antarabangsa, Suruhanjaya. Sekarang ni macam yalah pilihan raya nak dekat kan. Jadi pilihan raya macam mana pula? Pilihan raya. Okey. Pilihan raya adakah termasuk dalam 15 senarai ni? Pilihan raya ada tak masuk dalam 15 senarai ni? Tak ada. Jadi tak ada. Jangan pandai-pandai nak rapatkan. Dia jarak. Pilihan raya. Okey. Jadi pilihan raya, satu lagi bandar raya. Jadi apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan raya, kita jarakkan. Contoh yang selalu berlaku kesilapan, pasar raya. Pasar raya, kena jarakkan. Bandar raya, kena jarakkan. Pilihan raya, kena jarakkan. Ya, kecuali kalau telah diwartakan sebagai kata nama khas. Contohnya bandar raya, ada yang dah diwartakan. Antaranya lah, maksudnya ada bandar raya tertentu yang dia menggunakan, maksudnya majlis. Kita panggil apa, majlis pihak berkuasa tempatan. Betul. Bandaraya Kuala Lumpur. Betul. Pihak berkuasa tempatan tu dah mewartakannya sebagai kata nama khas. Jadi kita ikut ejaan yang dinyatakan. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada isu-isu tata bahasa. Dah kebetulan kita sentuh tentang tadi tentang ejaan bahasa Melayu, mana satu yang betul. Okey. M besar memang dalam semua situasi. B bergantung kepada konteks, sama ada kita nak gunakan dia sebagai kata nama khas ataupun kata nama am. Dan inilah dia antara isu-isu tata bahasa yang berlaku. Sebelum tu kita tengok dahulu paparan ini. Memberi makna tak Ija? Macam lagu je ni. Sayang, sayang, sayang. Macam lagu. Okey. Jadi kat sini cuba tengok ada berapa sayang kat sini. Macam boleh lagukan juga ni. Sayang, 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 sayang. Sayang, sayang, sayang. Okey. Sebenarnya betul lah tu. Slide seterusnya itulah yang akak nak tunjuk. Okey. Apabila kita lihat perkataan ini tanpa ada tanda baca. Isu yang pertama yang saya nak kongsikan dengan kalian ialah isu penggunaan tanda baca. Kalau macam ni macam tak bermakna sangat, kecuali kalau kita pernah dengar lagu sayang, sayang, sayang. Jadi kita pun terfikir macam nak nyanyi lagu tu. Okey? Tapi cuba kita lihat kat sini. Apabila kita letak tanda baca, koma, elipsis, yang titik 3 berturutan tu kita panggil elipsis. Kita letak tanda soal, kita letak tanda nokta, dia akan menjadi berbeza. Okey, ada sesiapa para penonton yang nak membunyikan ayat ini? Dipersilakan. Silakan. Silakan buka mikrofon dan bacakan ayat ini. Silakan. Para penonton mungkin ada yang memang tahu ni sebenarnya. Cuba bacakan. Bacakan ikut tanda baca. Itu saja. Kita ada 80 lebih orang ni.
So mungkin kita naklah engagement daripada pelibatan daripada para peserta pada petang ni. Cikgu Mas kata ya dulu famous intonasi ni. Silakan Cikgu Mas. Ya Cikgu Ija. Silakan Cikgu Mas. Okey, saya cuba Sayang. Sayang. Itu dia. Okay, komen sikit Kak Nora. Boleh cari orang yang dengar ya. Okey, jadi lepas koma kita akan berhenti sekejap. Kan? Kita macam ada jeda, kita panggil sayang. Bila ada elipsis kita macam panjangkan sikit. Kan? Sayang. Dekat situ ada intonasi bertanya. Sayang. Jadi kat situ dah memberi makna dah. Sayang. Dia dah berbeza intonasi. Okey, cuma di sini saya nak kongsikan ialah tentang penggunaan koma ataupun titik. Apabila kita menulis, okey, terutamanya lah saya nampak kesilapan ni di media sosial. Kita boleh nampak kan di Facebook, mungkin di Twitter, penggunaan tanda baca. Jadi apabila kita menggunakan koma ataupun tanda titik mesti rapat dengan perkataan sebelumnya. Okey? Itu yang pertama. Kemudian tanda elipsis. Elipsis maksudnya 3 titik berturutan tu. Jadi mesti ada satu jarak dengan perkataan sebelum dan selepasnya. Maksudnya dia tak rapat dengan perkataan yang sebelumnya. Mesti ada satu jarak. Kalau perhatikan lepas sayang koma, lepas tu sayang, lepas tu ada 3 titik, perhatikan ada jarak. Kemudian selepas 3 titik tu ada jarak juga. Lepas tu kita lihat tanda soal. Tak kisahlah tanda soal ke, tanda seruan ke. Kalau kita marah macam mana pun, kalau kita geram macam mana pun, macam mana kita nak tanya kuat, nak melahirkan perasaan kuat kita bertanya pun, tak payah letak banyak-banyak tanda soal atau tanda seruan. Kadang-kadang kita akan nampak kan orang gunakan di mana? Lepas tu tanda soal. Sampai 3-4 dia tulis. Okey? Tak perlu gunakan macam tu. Satu tanda soal ataupun satu tanda seruan dah cukup. Sama juga kalau ada yang kata setuju, letak banyak tanda seruan tu. Sebenarnya itu dah tak tepat dah tata bahasanya. Okey? Jadi kita biasakan daripada benda yang mudah-mudah dulu, ya. Jadi supaya akan menjadi ikutan amalan dan menjadi tabiat pada masa yang seterusnya untuk kita amalkan. Okey. Seterusnya, jadi ini selesai. Mari kita lihat ini antara isu yang tadi yang saya kata saya akan kongsikan tentang penggunaan bahasa rojak, ya. Yang ini memang kita banyak lihatlah. Lagilah ni nanti kita akan dengar macam-macam ucapan, macam-macam pendapat di media massa. Sekarang akan mula tempoh untuk kita kata nak musim pilihan raya kan. Jadi kita akan lihat bagaimana penggunaan bahasa oleh bakal para pemimpin kita, ya. Jadi contohlah ayat ni, you semalam pi mana? I waiting for you so long man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Okey. Lepas tu orang di depannya mengatakan lebih baik makan rojak daripada guna bahasa rojak. Kemudian kucing tu pula bahasa menunjukkan bangsa. Jadi dekat sini macam ni. Dia tak salah sebenarnya kita nak guna bahasa Inggeris. Okey. Tetapi apabila kita menggunakan bahasa Inggeris lebih baik kita menggunakan frasa yang lengkap ataupun ayat yang lengkap. Okey, tak adalah tiba-tiba terselit satu perkataan. Maksudnya kita gunakan bahasa Melayu yang lengkap. Okey, dan seandainya kita nak meluahkan dalam bahasa Inggeris, kita rasa perkataan bahasa Melayu tu mungkin tak cukup untuk menggambarkan apa yang kita nak nyatakan, kita gunakan frasa. Maksudnya bukan satu perkataan kita selitkan, tapi frasa tu diakhiri dengan mungkin bahasa lain, ya, supaya nampak lebih teratur. Tetapi sebaik-baiknya kalau guna bahasa Melayu yang lengkap, guna bahasa Inggeris, gunalah bahasa Inggeris yang lengkap. Sebab kat sini dia macam ni. Bila kita orang dewasa mengamalkan perkara sebegini, cuba kita bayangkan apakah generasi-generasi yang akan datang akan amalkan.
Apabila kita dah biasa, kita kata benda ni, kita kata alah ini biasalah zaman sekarang kan banyak guna bahasa Inggeris. Memang betul. Tetapi alangkah cantiknya apabila kita menggunakan bahasa Inggeris dengan betulnya. Kita gunakan bahasa Melayu dengan betulnya. Jadi kat situ akan menunjukkan kita, oh betul-betul kita akan memartabatkan bahasa Melayu dan kita menggunakan bahasa Inggeris dengan bagus. Ya, jadi benda ni memang kita kena biasakan daripada sekarang. Takkan kita nak tunggu sampai dah teruk sangat sampai dah tak boleh nak dibetulkan. Jadi benda tu kita tak naklah berlaku macam tu ya. Okey, seterusnya ini yang kedua. Okey. Kat sini ada situasi di kedai, ibu, ayah dan anak cakap let's makan until kenyang. Kemudian mak dia marah. Aiman, kenapa cakap bahasa rojak ni? Maksudnya ibu ni dan ayahnya ni mungkin mengamalkan penggunaan bahasa yang betul. Ya. Mak ayah dah buat benda yang betul. Mengajar bahasa Melayu dan mungkin penggunaan bahasa Inggeris yang pada tempat yang sesuai. Okey. Tetapi apa yang berlaku? Sebenarnya anak tu melihat papan tanda. Aiman ikut tu. Okey. Ini juga merupakan masalah yang sangat berleluasa di persekitaran kita. Iaitu papan-papan iklan, ayat-ayat iklan ataupun apa-apa saja mungkin nama rancangan yang menyebabkan berlaku bahasa rojak yang akhirnya bahasa Melayu kita tak pergi mana pun sampai takat tu lah. Pusing-pusing rojak-rojak lepas tu dah rosak. Gitulah yang berlaku. Ya. Okey. Kemudian mari kita lihat dalam situasi ni. Ni ada kaitan lah dengan PPSMI, DLP, code. Ya. First, disturb the water. Second, throw the water little into the balang. Jadi kat sini pun kita sebagai guru, ini dalam konteks cikgu. Kita sebagai cikgu, apabila kita perlu mengajar dalam bahasa Inggeris, gunakanlah bahasa Inggeris yang baik. Apabila kita menggunakan bahasa Melayu ketika mengajar, gunakanlah bahasa Melayu yang baik. Dan tak dapat dinafikan, memang banyak guru bahasa Melayu yang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris ketika mengajar dalam kelas. Jadi kita cuba elakkanlah benda ni ya. Kepada bakal guru bahasa Melayu, kepada guru-guru bahasa Melayu, apabila kita mengajar dalam kelas, seboleh-bolehnya kita menggunakan bahasa Melayu yang betul. Jadi penggunaan so, next. Okey, grup ni buat pembentangan. Okey. Okey, wait, tak nak macam tu. Jadi kita cuba gunakan dalam kelas. Kalau dalam situasi tak formal, di luar kelas, apabila kita bercakap dalam situasi tak formal, tak ada masalah sebab itu bahasa percakapan. Kita nak bercakap dalam situasi tak formal, tak ada masalah kita nak sebut. Mungkin bercampur-campur istilah-istilah asing. Tetapi apabila dalam kelas, dalam konteks kelas, jadi kita cuba menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sepenuhnya. Kerana benda apabila masalah ni berlaku sebenarnya akan memberi kesan kepada murid-murid kita. Jadi kata, cikgu pun guna bahasa rojak. Jadi dalam konteks kelas. Dalam konteks kelas itu merupakan situasi formal. Situasi kita berinteraksi nak menyampaikan isi pelajaran. Ya. Jadi kita kena refleksi, renung balik diri kita. Memang kita ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Saya percaya semua manusia memang ada kelemahan. Tapi kita cuba baiki sikit demi sedikit. Ya, kita usaha. Okey. Jadi ini seterusnya. Kesilapan tata bahasa saya cuma kongsikan beberapa lah yang biasa kita gunakan. Yang biasa berlaku kesilapan. Contohnya perkataan antara di antara. Ya. Sebenarnya banyak penggunaan kata sendi di atau imbuhan yang dirasakan macam keliru di situ. Tapi dalam konteks ni yang pertama antara di antara. Kalau di antara ni mesti menunjukkan ada kedudukan. Ali duduk di antara Ahmad dan Abu. Maksudnya ada nampak kedudukan tu.
Kalau antara ni lebih kepada unsur abstrak. Contohnya, antara perkara yang dibincangkan, tu tak menunjukkan kedudukan kan? Tu menunjukkan perkara abstrak. Antara perkara yang dibincangkan ialah apa? Ya. Dan selepas antara kita tak gandakan. Contoh, antara perkara-perkara. Salah, antara perkara. Okey. Kemudian yang kedua, bila, apabila. Benda ni kerana kita biasa guna dalam konteks tak formal. Bila, saya nak pergi sana lah, bila ada masa. Bila ada masa. Okey. Sebenarnya bila tu tak betul. Sepatutnya, nak pergi sana lah, apabila ada masa. Macam formal sangat pula. Nak guna apabila. Macam tu kan? Okey. Dia macam ni. Bila kita dah biasakan, dia akan jadi tak ada masalah pun. Yang menjadi masalah ialah apabila kita biasakan benda yang salah, dia akan jadi macam betul. Dan bila kita cakap, okey, benda tu dia akan jadi macam dia macam pelik je, tapi kita cubalah biasakan, ya. So, terutama dalam situasi formal. Jadi bila kita gunakan untuk kata tanya, apabila kita nak menunjukkan yang membawa maksud semasa, ketika. Cuma contoh bila, mana, ya, apa, ini semua dalam konteks ayat tanya. Okey, kalau para penonton nak bertanya apa-apa, boleh tanya di ruang chat juga. Nanti Ija akan kongsikan dengan saya. Ya, silakan aktifkan ruangan chat tu, boleh type, nanti saya akan bacakan. Okey, seterusnya. Yang ketiga, dalam dan di dalam. Okey, sama juga konteks macam ni. Di dalam di sini, di ialah kata sendi nama. Jadi apabila menunjukkan lokasi, akan dieja jarak ya untuk kata sendi nama. Okey. Contoh kat sini saya beri contoh ayat. Di dalam hal ini atau dalam hal ini. Mana satu Ija? Dia di dalam hal ini dengan dalam hal ini. Di dalam hal ini atau dalam hal ini? Dalam hal ini. Okey, betul. Jadi di dalam menunjukkan ruang, ada tempat. Kalau dalam menunjukkan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang kita tak nampak. Jadi mungkin kita kata okey, dalam menyelesaikan masalah ini, okey, dalam hal ini, dalam perkara ini, kita guna dalam. Tapi kalau saya kata di dalam kotak, di dalam kelas, di dalam apa lagi? Apa-apa saja yang ada ruang, okey, di dalam rumah. Jadi dia ada menunjukkan ruang. Jadi kita gunakan di dalam. Seterusnya, begitu juga atas dan di atas. Konsepnya sama. Atas untuk benda abstrak. Contoh paling senang. Tahniah di atas kejayaan kamu. Tahniah di atas kejayaan kamu. Biasa sangat nampak ayat ini ataupun orang cakap. Okey, sebenarnya tak tepat. Sepatutnya tahniah atas kejayaan kamu. Tahniah atas kemenangan. Tahniah atas undi yang banyak. Okey, jadi atas nak menunjukkan kita nak bagi tahu dia kerana perkara itu dia dapat sesuatu, ya. Kita guna atas, bukan di atas. Kalau di atas ni menunjukkan lokasi lah, tempat. Di atas, di bawah, di dalam, di luar dan mesti dieja jarak. Okey. Ia dan ianya. Okey. Ingat macam ni, senang saja. Ia sama maksud dengan dia. Ia sama maksud dengan dia. Ia kata ganti nama diri ketiga sama dengan dia. Okey, kita tengok pula ianya. Ia kata ganti nama diri ketiga. Nya juga kata ganti nama diri ketiga, tetapi nya hadir di belakang perkataan. Okey, bukunya contoh. Jadi perkataan ianya tak boleh guna. Kita jangan gunalah, senang cerita. Okey? Jadi ianya tak boleh gabung. Okey? Selalu kita kata ianya disebabkan oleh. Okey, ianya disebabkan oleh, ianya berlaku kerana. Jadi kita jangan guna ianya di situ. Begitu juga dengan penggunaan ia. Kita cenderung untuk menggunakan ia, kita macam gantikan it daripada bahasa Inggeris. It, okay, IT. Kita macam nak gantikan dia sebagai ia. Tapi sebenarnya tak tepat.
kerana ia merujuk manusia juga sama dengan dia. Okey? Okey. Jadi inilah dia perkongsian kita pada hari ini. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum saya buat rumusan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang soalan yang nak tanya kepada Cikgu Nora, so silakan boleh nyatakan dekat ruangan chat, pada ruangan chat, dan juga saya pun dah rasa takut untuk menggunakan bahasa ni. So sebab nak membiasakan yang betul dan nak membetulkan yang biasa bukan satu perkara yang mudah. Tapi kalau kita amalkan, saya rasa mungkin ia akan mencapai satu kejayaan lah. Betul tak Cikgu Nora? Kak Nora? Ya, betul-betul. So kita amalkan perkara yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab kita adalah guru. Okay, sebarang bahasa yang kita gunakan tu akan menjadi panduan kepada murid. Sekiranya kita menggunakan bahasa yang salah, ini refleksi saya lah. Sekiranya kita menggunakan bahasa yang salah, secara automatik ia menjadi panduan kepada murid, dan bila perkara yang salah itu menjadi panduan, akan menjadi ikutan juga. Jadi refleksi saya rasa saya nak membiasakan bahasa yang betul selepas ini dalam proses instruksi di dalam kelas dan juga penulisan di sama ada secara informal, tidak formal di Facebook ataupun mungkin dalam kajian-kajian tindakan, laporan kajian tindakan. Sekiranya kita buat laporan, kita pun boleh biasakan dengan bahasa-bahasa yang sepatutnya. Itu refleksi saya sendirilah sebagai seorang guru yang menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan bila dah terbiasa menggunakan bahasa Inggeris, bila saya nak menggunakan bahasa Melayu yang standard dan lengkap, menjadi masalah kepada saya. Dan sesi ini banyaklah membantu saya membetulkan bahasa yang sepatutnya saya amalkan. Itu refleksi saya. Bagaimana pula refleksi para penonton yang bersama dengan kita selama hampir 1.5 jam. Okay? Pada 1.5 jam. Betul tak Cikgu Nora? Apa dia? 1.5 jam ke 1 jam setengah? Biar penonton jawab. Mana satu betul? 1.5 jam ke 1.5 jam? 1.5 jam ke 1 jam setengah? Saya pun masih lagi keliru lagi ni. Jom kita betulkan sama-sama. 1 jam setengah katanya Cikgu Rosmawati. Cik kata Puan Rosmawati 1 jam setengah. Okay? 1 jam setengah. Okey, ada 2 orang penonton yang memberi maklum balas bahawasanya 1 jam setengah yang perlu kita sebutkan. Okey, bagaimana pula jawapan yang sepatutnya Kak Nora? Okey, dia macam ni. Kalau ada 2 angka, kemudian ada 1 unit. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris, macam mana Eja? Half an hour. Half jam. Setengah daripada 1 jam, half an hour. Kalau kita cakap macam tadilah, kalau nampak 1 hour and 30 minutes. 1 jam 30 minit. 1 hour and 30 minutes. Maksudnya angka tu dia akan bersama dulu kan. Lepas tu belakang baru unitnya kan. Okey, dalam bahasa Melayu berbeza sikit. Maksudnya unit tu akan memisahkan angka. Jadi 1 jam setengah, 1 minit setengah. Dia macam tu. Walaupun apabila kita menulis dalam bentuk angka rapat-rapat. Maksudnya kita akan tulis 1, kemudian setengah, lepas tu belakang baru jam kan. Tapi apabila kita sebut, kita tak ikut 1.5 jam. Kita sebut 1 jam setengah. Maksudnya penulisan tu kita boleh buat 1/2 jam. Betul. Okay. Penulisan macam tu. Maksudnya kalau kita menggunakan angka, memang kita tulis macam tu. Tetapi apabila kita sebut ataupun kita eja penuh, kita akan guna 1 jam setengah. Macam tu. Okey, jadi perkongsian pada hari ini kita dah lihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Kita juga lihat bagaimana penggunaan dan fungsi bahasa kebangsaan, dan kita juga melihat kesilapan dan isu tata bahasa, ya. Kemudian ini dia refleksi kita bersama-sama. Peranan warga negara Malaysia untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi mohon kongsikan pada ruangan chat, apakah peranan warga negara Malaysia untuk memartabatkan bahasa kebangsaan? Kita dah lihat dah, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi.
bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Kita sebagai warga negara Malaysia ni, apa peranan kita nak martabatkan bahasa kebangsaan? Benda yang paling senang sekali. Sebenarnya apa yang kita boleh buat? Satu cukuplah, kongsikan di ruangan chat. Sila typekan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga boleh tuliskan juga apakah refleksi daripada keseluruhan perkongsian pada petang ini juga yang menjurus kepada peranan kita. Kita ni warga negara Malaysia dan juga peranan kita macam mana untuk martabatkan bahasa kebangsaan. Kalau rasa macam susah untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di peringkat yang lebih tinggi, bagaimana cara kita sendiri melakukan langkah pertama dalam memartabatkan bahasa kebangsaan ni? Dengan cara kita lah. Kalau bagi saya nak membetulkan bahasa saya sendiri dahulu dalam penulisan saya, dalam pertuturan saya, yang membolehkan murid-murid yang mendengar bahasa yang saya gunakan dalam kelas tu boleh meniru gaya bahasa yang saya gunakan yang sepatutnya. Itu cara saya lah. Apa yang saya dapat daripada perkongsian pada petang ni sangat-sangat bermakna sekali sebab saya adalah guru yang menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran. Ada kita dapat kat sini, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, kata Pak Rosmawati. MSMNE mewujudkan penyeliaan terhadap content creator di YouTube. Menarik ni. Mewujudkan penyeliaan terhadap content creator di YouTube yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap penonton. Saya pun bersetuju. Apa komen Kak Nora? Ya, betul. Sebenarnya dia macam ni. Apabila nak dilakukan penguatkuasaan, kena ada punca kuasa. Jadi kita berharap mudah-mudahan punca kuasa yang sewajarnya diperoleh oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun mana-mana badan kerajaan untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya, apa-apa pun macam kita lah. Macam kita kan cikgu. Apabila kita jadi cikgu, kita pun kalau nak buat apa-apa tindakan, kita kena lihat apa punca kuasa kita nak buat benda tu. Jadi sama jugalah. Selagi tak ada punca kuasa, tak boleh nak buat. Jadi kita berharap supaya akan ada punca kuasa tersebut diserahkan kepada satu-satu badan ataupun mana-mana pihak untuk melakukan perkara tersebut. Betul tu, saya setuju sekali sebab kita pun ada satu badan yang kita boleh rujuk, contohnya yang saya nampak lah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia tu satu agensi yang boleh kita rujuk untuk betulkan apa yang salah ataupun maksudnya sekiranya kita ada kekeliruan, kita boleh rujuk. Contoh yang saya nampak paling mudah tadi ialah penggunaan laman sesawang tadi yang disebutkan oleh Kak Nora tadi, iaitu PRPM tadi. Saya dah tulis dah siap-siap dalam nota saya supaya selepas ini sekiranya ada kekeliruan, jika kita tidak tahu nak rujuk kepada siapa, macam saya boleh message kepada Kak Nora untuk bertanya secara personal kepada Kak Nora. Tapi mungkin sekiranya ada jalan lain lagi, kita boleh rujuklah https :// bertindih tanda palang 2 prpm.dbp.gov.my. Tu saya dah cuba tadi. So ini adalah talian hayat kita lah. Dan seterusnya ada lagi saranan-saranan yang kita ada dalam chat ini. Dewan Bahasa dan Pustaka perlu diberi kuasa kembali membetulkan bahasa Melayu. Elakkan penggunaan bahasa rojak. Penulisan status di sosial media dengan ejaan yang penuh, bukan short form. Betul. Itu maksudnya itu memang satu tindakan yang kita rakyat Malaysia yang kita boleh buat bagi pihak kita. Tulis dengan ejaan penuh, dengan tanda baca yang betul. Itu sekurang-kurangnya perkara paling asas lah kita boleh buat supaya orang yang membacanya boleh membaca dengan betul. Ya, betul. Okey, mohon Cikgu Nora jadikan konten kesilapan bahasa dalam topik hari ini dalam TikTok beliau agar dapat ditonton oleh anak-anak masa kini. Dan saya kira ada beberapa, saya follower tegar TikTok Kak Nora sebenarnya. Ada beberapa perkongsian konten pengisian dalam perkongsian ini telah dikongsikan oleh beliau dalam TikTok.
Dan mungkin Kak Nora juga boleh war-warkan nama akaun TikTok beliau di sini supaya boleh diikuti oleh ramai penonton pada petang ini, supaya boleh diwar-warkan kepada masyarakat di luar sana untuk membetulkan yang wara-warakan kepada masyarakat supaya dapat dalam proses membetulkan perkara yang biasa dan biasakan perkara yang betul ni. Okey, sebenarnya saya baru buka akaun TikTok tu bulan September tahun ini. Maksudnya baru masuk, maksudnya bulan September, kemudian sekarang bulan Oktober. Setakat hari ini, sebab saya macam itulah, macam tadi yang Dr. Mahendra kongsikan. Kalau anak-anak tak boleh mengikut cara kita mengajar, jadi kita kena mengajar ikut cara yang mereka suka. Jadi saya dengan tawakal, saya membuka akaun TikTok dan saya buat perkongsian di situ, dan saya tak sangka memang banyak maklum balas yang sangat positif dan banyak anak-anak muda yang memberi komen dan juga menonton. Jadi saya rasa tak sia-sialah saya buat kandungan di TikTok, dan mudah-mudahan dapat disebarkan dan memberi manfaat kepada yang menonton. Jadi nama akaun TikTok saya, nama saya sendiri, Nora Markom. Ya, Nora Markom, pencinta bahasa. Nora Markom. Jadi kalau rasanya kalau type Nora Markom, dia akan keluarlah. Okey. Dan sebenarnya saya bermula dengan video yang pertama, kalau tak silap saya, video terpaling juara. Betul. Terpaling juara ialah video pertama saya, kerana banyak sangat pihak yang bertanya kepada saya, dan akhirnya saya rasa mungkin ini ialah titik untuk permulaan untuk saya buat kandungan TikTok. Jadi saya buat video tentang terpaling juara, video yang sangat ringkas, tapi setakat hari ini dah 50,000 lebih view lah, macam tu. Jadi dan banyak maklum balas yang diterima dan banyak sokongan. Jadi saya percaya harapan untuk bahasa Melayu berkembang dan dimartabatkan di Malaysia masih ada. Ya, InsyaAllah. Baiklah, begitulah perkongsian pada petang ini. Ada satu lagi je. Okay. Ada satu lagi je. Okey, sekejap ya. Ada satu lagi ya. Silakan. Okey. Sebagai penutup, bahasa jiwa bangsa pada hari ini ialah kita warga negara merdeka. Negara kita Malaysia sebuah negara merdeka. Kita ada tanah tumpah darah. Inilah negara kita Malaysia, dan kita ada bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara merdeka tumpah darah kita bersama. Kalau bukan kita, warga negara Malaysia, yang memartabatkan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, siapa lagi? Kita tak boleh nak mengharapkan kepada warga negara luar. Kitalah warga negara Malaysia, bahasa jiwa bangsa. Sekian. Baiklah, begitulah berakhirnya sesi perkongsian daripada Kak Nora tadi, dan saya rasa di pihak saya sendiri banyak ilmu-ilmu baharu ataupun pembetulan yang boleh saya buat untuk diri sendiri. Bagaimana pula dengan anda semua? Dan saya harapkan kita boleh manfaatkan ruang dan peluang yang diberi dalam program CDL Connecting the Dots Learning siri hands-on ini untuk menambah baik ilmu yang kita ada kepada yang sepatutnya. Terima kasih diucapkan kepada Kak Nora di atas perkongsian beliau itu tadi. Di atas perkongsian beliau itu tadi. Okey, maafkan saya, atas perkongsian beliau itu tadi. Okey, majlis mengucapkan terima kasih, dan seterusnya, okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa dari pukul 3 sehingga pukul 4:30 petang ini. Amat-amat berbaloi, bukan? Jadi, perlu diingatkan juga untuk sesi-sesi yang akan datang, sesi pada minggu depan akan dikongsikan oleh Cikgu Maisarah. Okay, minggu depan adalah perkongsian daripada Cikgu Maisarah membawakan topik kaedah meningkatkan prestasi kecergasan murid sebagai pemudah cara
dengan menggunakan aplikasi bateri ujian Sega. Ini sesuailah untuk guru-guru PJK dan juga bakal-bakal guru PJK, dan juga kita pun yang bukan guru PJK juga boleh menimba ilmu baharu daripada Cikgu Maisarah nanti. Baiklah, jangan lupa teruskan menonton siri-siri CDL buat mereka yang ketinggalan ataupun tidak berkesempatan untuk mengikuti sesi ini di awal tadi. Mungkin boleh melihat sesi ini di dalam saluran YouTube kami, iaitu Connecting Dots Learning CDL. Okey. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berada di dalam sesi ini sehingga ke saat ini. Baiklah, tanpa akhir kata daripada kami, jumpa lagi di minggu akan datang di siri yang sama, iaitu CDL, pada waktu yang sama 3 hingga 4:30 petang. Okey, sebelum meninggalkan ruang Zoom ini, marilah kita sama-sama merakamkan momen indah untuk sesi pada siri 61 ini dengan rakaman gambar. Silakan. Cikgu-cikgu boleh buka fungsi kamera cikgu-cikgu untuk kita rakamkan gambar bersama-sama. Sedia cikgu? Okey. 1, 2, 3. Ini surat yang pertama. Yang kedua, 1, 2, 3. Okey. So, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.